Orang Malaysia tak kenal saya. Tapi saya, tubuh badan saya physically di Malaysia. Tapi saya tidak expose. Tulisan ni penting. Betul. Inilah tok nenek moyang kita jaga. Ya, okey. Terima kasih Yana, Kish datang ke ofis saya pada hari ini ya. Dapat kita borak-borak macam ni. Saya pengkaji tamadun manusia dan pemikiran bahasa. Jadi alam Melayu itu adalah singgahan kajian saya. Jadi saya dapat maklumat alam Melayu ini dari atas. Bukan kajian saya daripada bawah. Jadi kemungkinan dapatan saya berlainan sikit daripada pengkaji-pengkaji sejarawan Malaysia. Sebab mereka dapat daripada bawah ke atas. Dari saya dapat daripada atas ke bawah. Semenjak daripada zaman Nabi Adam sehinggalah turun-turun zaman Nabi Nuh, dan saya nampak alam Melayu itu di alam kuno. Justru saya dapat melahirkan dapat buat genealogi, Adam's genealogy selama 13 tahun, 8 kali 5 kaki. Ya. Jadi banyak benda-benda yang saya dapati tidak diberitahu kepada orang Malaysia, kepada orang Melayu. Khususnya Malaysia. Sebenarnya PhD saya ialah falsafah Nahwu Arab, Philosophy of Arabic Grammar. Bidang itu anda akan bercerita tentang falsafah bahasa. Falsafah bahasa, saya tulis artikel saya berkaitan dengan Chomsky, dan kita jumpa alam Greek. Bila kita jumpa alam Greek, dia akan pergi ke Mesopotamia. Itu yang saya terpaksa berhubung dengan Prof. Kopansky, Ghassan Tahayasin, dengan Prof. Ghani. Mereka tu daripada History Department. Prof. Asya Islam daripada History Department. Dan ramai lagi mereka monitor kajian saya. Bidang utama saya ialah falsafah Nahwu Arab. Maknanya you boleh baca lenggang-lenggok tulisan Arab klasik tu. Memang saya kaji satu persatu lah. Dan saya juga mengajar kitab-kitab klasik Arab BYA ni untuk theory of classical Nahwu tu. Saya direct guna buku. Saya boleh tunjuk ya kat sini ya. Ini semua buku-buku yang saya ngajar. Syarah Ibn Aqil. Kalau tengok buka sikit Kish, bukunya macam mana? Falsafah Nahwu lah. Ni bacaannya Arab lama. Arab tua. Buku ini 1300 AD ni yang diolah balik, disyarah balik oleh Ibn Aqil 1300 AD. Tetapi yang dia syarah itu ialah 1200 AD. Syair-syair Nahwu itu 1200 AD. Ini saya ngajar. Kemudian ini saya mengajar budak master dan PhD ni. Al-Insaf fi Masail al-Khilaf bain an-Nahwiyin Basriyin wal Kufiyin. Buku ini saya ada cerita kan anak-anak murid saya, dalam masa 3 jam tu PhD, saya hanya dapat 6 pages. PhD punya kelas? 3 jam, 6 pages. Faham tak? Betapa banyak mendalam explanation. Saya budak letih orang yang sapuh papan putih tu. Master, saya guna buku saya publish di Mesir. Oh, buku Prof sendiri? Buku saya sendiri publish di Mesir, Darussalam. Ini high impact punya publication lah. Universiti Arab guna benda ni. Dah ada minta saya hantar PDF kan. Ini saya ngajar juga untuk PhD dan Master. Al-Khasa'is oleh Ibnu Jini, kurun yang keempat Hijrah. Jadi inilah buku-buku saya yang mengajar. Dan rujukan saya untuk PhD pun sama. Itu bidang pertama saya. Yang kedua, saya juga development of linguistic thought, dan saya juga mengajar Chomsky. Chomsky tu apa, Prof? Chomsky ni adalah kita bukan tahu sangat. Philosopher. Dia kira linguistic philosopher. Linguistic philosopher. Saya ada mengajar buku mereka tu, dan selain daripada Chomsky juga ada dalam tesis PhD saya. Okey. Ini buku yang saya tulis, The Philosophy of Arabic Grammar. Dia menyentuh tentang ayat Quran dan pemikiran Chomsky. Ini. World Universal of the Development of Thought of Human. Philosophy what? Nama buku? Philosophy of Arabic Grammar. But written in English. Okay. Very rare written in English. Boleh tempel tu. Kemudian bidang ketiga saya 3 mains. Expertise. Saya juga kaji tentang Orientalism colonization. Jadi saya tahu pergerakan macam mana colonize ini bermula. Sebab tu saya boleh cerita pasal Stafford Raffles, kata kepada orang Minang tadi. Kemudian bagaimana pembentukan tanah Arab. Bila Napoleon serang Mesir. Apa maksud penjajahan peperangan dan penjajahan mindah. Saya meletakkan satu takrif. Saya mencipta satu takrif ataupun saya menggunakan takrif ini sesudah kita baca buku-buku yang ditulis oleh antaranya Edward Said dan juga Ibn Warraq ya, di komen terhadap Ibn Said. Saya bersetuju dengan pendapat mereka memberi takrifan
Ni Ibn Warraq, dia tulis intellectual terrorism. Uish. Intellectual terrorism. Terrorism Wow. means watak ataupun sifat menakluki negara orang lain, mengubah dasar orang lain, mengubah leluhur orang lain, mengubah minda penduduk tanah itu, dikenali sebagai intellectual terrorism. Itulah tiga main bidang saya. Maknanya sejarah yang disebut, bukan profesor sejarah ke apa, sejarah itu dah termasuk dalam bidang itu, tetapi dapatan yang saya dapat dalam bentuk yang lebih broader, lebih besar. Dia disebut sebagai macro history. Bidang ini adalah macro history. Dia melibatkan linguistik, dia melibatkan thought, dan melibatkan sejarah penaklukan bangsa lain ke atas bangsa lain. Sekiranya Prof menceburkan diri dalam bidang sejarah Melayu ni, sebenarnya bukanlah Prof nak fokus on that lah. Secara tak langsung secara saja. tak langsung. Orang kata Secara tak langsung. macam jalan tu, orang tengah cari jalan, kau dah tengah cari jalan, tengok jalan ni dah apa. Ya, sebab saya bermula pada atas. Kalau saya bermula pada bawah, payah. Kita bermula daripada bawah, you duduk kat bawah nak naik tu, dia ada orang kacau. Siapa yang kacau? Pemikiran. Pemikiran itu akan terkacau apabila you rujuk kitab, buku-buku yang sepatutnya tidak rujuk lagi. You kena tahu maklumat asas dulu. Betul. Sebab tu tafsir-tafsir, kitab-kitab orientalis yang kuning-kuning yang jujur memberitahu tentang info-info history of the human civilization ini perlu dibaca dulu supaya kita tahu inilah bangsa kita yang sebenar. Bila you baca ke atas, you dapat helicopter view itu. So itulah problemnya kat sini kan. Bila kita belajar sejarah, kita kebanyakan sejarah Malaysia based on orientalis. Betul tak? Betul. Tak ramai macam Prof buat kan, baca kitab-kitab Arab, which is tak ada kot orang buat. Macam itulah. Boleh tak Prof cerita sikit anugerah apa yang paling prominent lah? Sebelum itu, saya punya publication boleh katakan 98% dalam bahasa Inggeris dan Arab. Buku Revolusi itu buku saya yang pertama dalam bahasa Melayu yang dapat best award tu. Okey. Dan penulisan saya publish di luar negara. Sebab tu orang Malaysia tak kenal saya. Betul? Orang Malaysia tak kenal saya. Tapi saya, tubuh badan saya physically di Malaysia. Tapi saya tidak expose. Publicationnya antara yang significant London, Netherlands, Kuwait, Jordan, Algeria, US. US tu bukan satu dua. Banyak paper publish dekat US. Poland, Mesir, bukan saja buku tetapi articles. Dan saya juga telah menerima award. Saya dapat 2 award daripada India, daripada Bombay dan Tamil Nadu. Ya, kena tahu saya dapat award daripada India ya. Orang India di sana telah mengiktiraf kajian saya. Kemudian saya dapat award daripada Tehran, Iran. Kalau tengok gambar yang ada dalam TikTok saya letak, tim letak tu, yang saya di Tehran itu, sebenarnya mereka ingin berdekatan sebab saya seorang je. Best award tu seorang. Saya dapat nombor 1. Jadi semua ni mereka nak pergi dekat kita nak bergambar. Masa tu saya takut sebenarnya. Kan? Kemudian saya dapat award dekat Global Journal. Base dia dekat US. Ada plate dia bagi. Tapi saya tak pergi ke sana ambil. Banyaklah. Tetapi kita tahulah. Kita boleh letak dalam CV kita. Dia tulis apa benda. Dia kata Esteem Research. Esteem Deep Research. Dia tulis kat situ. Kemudian saya terima juga award daripada paper saya publish di Switzerland. Dan award itu dianugerah oleh Global tu. Global Journal itu tadi. Publication yang begini dia memberi impact dalam tingkat international level. Jadi saya merupakan antara top 5 seingat saya dalam di akademia yang menjadi rujukan. Menjadi orang duduk lawati, kita tahu benda tu. Dan banyak juga paper saya di cited. Publication dekat luar negara, dekat dalam negara ada tapi banyaknya di luar negara sebab tu orang tak kenal. Cuma di dalam negara saya ada terima award buku Revolusi tu menjadi anugerah buku karya ilmiah. Untuk pengetahuan, buku Revolusi akan dikeluarkan lagi pada tahun ni insya-Allah dalam bentuk bergambar. Prof ada buku boleh tunjuk ke? Ada? Dah siap dah. Ini bukunya, setiap tajuknya dilukis. Dilukis oleh pelajar-pelajar UiTM. Dan sudah siap dan pihak DDP sedang melihat untuk percetakan. Saya ingat dia akan buat dalam bentuk buku besar.
Dia akan buat dalam bentuk macam ensiklopedia, buku menarik lah dengan kertas yang berkualiti. Sebab gambar-gambarnya memang menarik dan saya rasa memang menjadi rujukan jugalah. Sebab dia dasar buku ni, kita bahagikan topik-topik tu, budak-budak itu dia buat dalam bentuk ada kartun, lepas tu ada gambar rajah, peta dan sebagainya. Tulisan-tulisan pun dibesarkan. Seronoklah nak baca. Ada 6 buku nanti. Okey, selain pada tu saya tunjuk, ini buku saya tak pernah tunjuk lagi ya. Terbit di Triple IT US lah. Tapi dalam bahasa Arab. Okey. Ini saya cerita pasal Epic Gilgamesh ni. Oh, ya ke? Tapi dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu tak ada, bro? Bahasa Melayu tak buat lagi. Inilah kerja demi Melayu untuk terjemahkan dari bahasa Inggeris. InsyaAllah. Itu, mereka bagi grant lah. Mereka bagi grant. Kat sini buku ni. So Prof, saya ada tengok sini the intricacy of and delicacy in historical development of Arabic language with Dewan Bahasa dan Pustaka. So Prof dah dapat anugerah ke penerbitan ke mana? Ini penerbitan. Bukunya ada. Ada ada ni bukunya. Tak simpan. Ini bukunya. Wish. Ini. So ni dari kita bawa Dewan Bahasa dan Pustaka ke? Dewan 2016 lagi. So nak cakap kat sini Prof Solihah bukan biasa-biasa lah. Kan? So ada penganugerahan, banyak publication, dan memang dari segi latar akademik. So Prof Solihah macam kita tengok dia punya research bukan on surface lah kan. Dia banyak pada kitab-kitab klasik. Lepas tu dia ada juga kitab-kitab yang terkini. So include lah semua sekali macam tu. So kepada sesiapa yang rasa macam percaya tak percaya tu kan, doubt lah pasal kajian, mungkin boleh jumpa sendiri dengan Prof and then bolehlah korang borak dengan Prof sendiri kan macam mana macam tu. Dari segi linguistik kan Prof, kenapa you rasa macam in Malaysia orang tak kemukakan bahasa Melayu? Sekarang bahasa Melayu diketepikan sikit, faham? Sebenarnya sebab kita tak pergi asas tu. Pergi asas, kita belajar tulisan recong pun kita tak buat. Betul. Jadi dia tidak ada satu semangat jati diri tau. Tulisan ni penting. Betul. Inilah tok nenek moyang kita jaga. Bagaimana cerita M. A. Jaspan tu, dia yang buat PhD dalam tulisan rencong. Betul. Dia pergi 2 tahun ke Sumatera untuk mencari tulisan itu, Tanjung Tanah dan sebagainya punya manuskrip tu. Asal dia nak dapatkan manuskrip itu amat susah. Kerana orang Melayu di sana tak nak bagi pada M. Jaspan. M. Jaspan ini dia buat PhD dia kat Australia. Dia dalam 1960-an. Jadi dia pujuk, dia pergi dengan kawan dia yang Indonesia. Dia pujuk kawan dia, tolonglah pujuk orang ni, bagilah. Aku nak buat tidak macam mana, aku tak bagi. 2 tahun dia duduk tak dapat. Maknanya orang Melayu jaga. Dah tahu dah macam mana rosaknya, hilangnya data-data nenek moyang mereka. Dan cerita ni M. Jaspan tulis dalam tesis dia. Ya, kemudian hinggalah hari terakhir dia nak balik, dia sungguh kecewa. Hari terakhir dia nak balik tu, kawan dia tu pergi pujuk penghulu kampung di sana, bagilah pinjam. Jaspan tak nak ambil gambar saja. Kemudian barulah dia bagi. Orang tu dah nak balik dah packing dah. Ya. Jadi baru dia kata bagi, dia ambil gambar. Tu yang dia dapat buat kajian. Itu M. Jaspan tu yang buat. Yang firstnya. So kalau dia tak stay tu, dia kata dia tak stay, kita pun tak dapat info. Tidak diperdebatkan, tidak dibahas. Pendapat Prof tentang kajian sejarah kat Malaysia, lagi-lagi kalau daripada macam tempatan punya pengkaji sendiri kan. So Prof rasa kat mana silap kita? Saya rasa pengkaji ni ada 2 types of knowledge, researcher. Ya. Pertama, memang researcher itu berada di universiti, bertujuan untuk kenaikan pangkat, bertujuan untuk melebarkan lagi kemampuan intelektual dia. Justru di universiti kita ada tahap-tahap dia. That's why pentingnya publication di dalam jurnal. Dan jurnal itu kena pilih. Bukan jurnal main takak muat nak penuhkan CV. Tidak. Di jurnal tu ada kualiti, dia ada QTIC,
Q1, 2, 3 and 4. Dia ada macam-macam. Lepas tu dia ada pengkelasan pula, mana Web of Science, mana itu. Dan dunia Arab dia ada pengkelasan tersendiri. Dia based on the university. Kalau you publish kat university ni memang high thinking level. University ni memang dia tahu. Ya. Sekarang baru mereka cuba nak masukkan dalam website of science, tapi dia tidak mengganggu ranking kepakaran mereka dunia Arab ini. Jadi itu di universiti dia ada level-level untuk KPI dan KPI untuk kenaikan gaji. Jadi mereka mesti publish benda yang betul. Untuk publish dalam jurnal yang bermutu tinggi ini, dia mesti tally dengan world history punya guideline. Info-info world history daripada universiti lain, profesor universiti lain dah rujuk, dah buku, you kena refer kat situ. Kalau untuk bidang-bidang tertentu, bidang yang kamu buat itu. Mana you tak boleh tulis takat muat, baca sikit baru tulis publish, memang tak akan publish. Confirm. Saya tahu. Saya pernah publish paper dalam 1 tahun tu 15 kali. Memang all out sungguh kerja. Maksudnya bukan kita publish, kita siap paper bulan ni, kita hantar terbit, bukan. Paper itu daripada tahun-tahun lepas lagi. Maknanya sebulan ada 2 kali publish paper. Bukan dalam Malaysia tu. Hebat. Mana kita publish boleh keluar maklumat-maklumat yang baru itu. Kalau yang paling sukar ialah yang paling sukar saya publish ialah di Kuwait. Publish orang di Kuwait ini tak ada orang ajam publish. Orang bukan Arab. Yang bukan Arab dia terlalu ta'assub. Sebab Kuwait ni dia kaya. Ya, Kuwait dia kaya. Dia tak perlukan bayaran apa. Saya tak pernah bayar paper. Adalah yang terakhir-akhir tu ada 1-2 saya bayar. Yang lain semua saya tak bayar. Semua orang kata, macam mana kamu buat? Tak tahu, dia orang publish je. Saya publish di London, tak perlu bayar. Kuwait ni cerita dia, publication saya, artikel saya tu di atas. Bila publication, jurnal itu letak you punya artikel di atas, maknanya you punya tu antara terbaik lah daripada yang ada tu. Dan Kuwait tak akan letak biasa orang ajam. Kecuali maklumat yang diberikan tu memang betul-betul sahih sungguh.